Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Menurut Wikipedia, Pak Kaduk merupakan salah satu bentuk sastra rakyat Melayu. Ia merujuk kepada seorang lelaki yang bernama Pak Kaduk yang mempunyai sifat yang lurus bendul. Dia mempunyai seorang isteri yang terpaksa menahan segala perbuatan bendulnya. Kisahnya menceritakan kejadian yang menimpa diri dan keluarganya. Kisah Pak Kaduk amat terkenal kepada kebanyakan masyarakat Melayu di Malaysia, sehinggakan banyak sekali perbandingan sifat orang yang lurus bendul disabitkan dengan hikayat hidup Pak Kaduk. Cerita Pak Kaduk telah dimasukkan ke dalam buku bertajuk Cerita Jenaka yang turut memuatkan beberapa cerita-cerita rakyat popular yang lain seperti Pak Pandey, Lebay Malang, Pak Belalang, Si Luncai oleh Sir R.O. Winstead dan A.J. Starrick pada tahun 1908. Cetakan ini diulang cetak sebanyak beberapa kali dengan edisi ketiga pada tahun 1914. Di atas cetakan buku inilah sehingga hari ini kisah Pak Kaduk menjadi bahan jenaka dan dijadikan sebuah cerita dongeng, juga sebuah cerita tauladan. Pada hakikatnya, ia adalah sebuah cerita sejarah yang benar-benar berlaku di dalam negeri Perak. Kisahnya bermula di zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, Sultan Perak pertama. Permainan menyabung ayam amatlah disukai ramai. Ianya menjadi satu tamasya hiburan di samping menonton dan berjudi. Permainan ini melibatkan semua golongan daripada rakyat jelata, bangsawan sehinggalah sultan. Kebetulan pada zaman itu, seorang pemuda berketurunan raja daripada negeri Sumatera yang bernama Kaduk memulakan pelayarannya lalu datang ke negeri Perak untuk mencari tempat baru. Akhirnya, telah sampai ke satu tempat di tepi sungai Perak bernama Lambo. Di sana Kaduk diterima baik oleh masyarakat kampung dan akhirnya dijodohkan dengan seorang gadis kampung dan menetap beberapa lama di sana. Kaduk mempunyai kegemaran menangkap ikan, mencari rotan dan menyabung ayam. Adapun menyabung ayam adalah satu permainan yang amat digemarinya. Pada satu hari, Kaduk ternampak seekor ular sedang menggonggong sebiji telur ayam. Lalu, ular tersebut meletakkan telur tersebut di atas tanah berhampiran rumahnya. Kemudian, ular tersebut pun berundur dan menghilangkan diri. Kaduk pun mengambil telur ayam tersebut dan dieramkan oleh ayam ternakannya. Telur tersebut akhirnya menjadi seekor ayam sabung yang cantik dan handal dan dinamakan Biring Si Kunani. Ayam ini sentiasa menang dalam semua pertandingan sehinggakan semua penduduk termasuk para pembesar istana takut dan tidak mahu menyabung dengan ayam si Kaduk. Kaduk menjadi resah kerana tidak menyabung dan akhirnya Kaduk menerima apa juga syarat yang dikenakan asalkan dia dapat menyabung ayam handalnya itu. Berita kehebatan ayam sabungan Kaduk mendapat perhatian daripada Sultan. Lalu baginda mencabar Kaduk untuk menyabung ayam dengan syarat yang ditetapkan oleh Sultan. Syarat-syaratnya ialah
ayam kaduk hendaklah ditukarkan dengan ayam sultan yang bernama si jalak putih mata. Pertaruhannya adalah kampung halaman dan isi rumahnya jika ayam sultan menang. Dan jika kaduk menang, akan diberikan sebahagian kuasa memerintah dan kawasan negeri Perak. Tanpa berfikir panjang, kaduk menerima syarat-syarat tersebut kerana sudah lama ia tidak menyambung ayam. Lantas dengan penuh debarannya, kaduk menunggu hari penyambungan ayam bersama baginda sultan, sebab majlis penyambungan ayam tersebut dibuat di istana sultan. Sebagaimana yang dijangkakan pada peringkat awal, ayam kaduk yang ditukarkan dengan sultan telah menang. Dia lupa bahawa ayam itu telah menjadi milik sultan. Setelah pengumuman dibuat, barulah kaduk sedar akan kesilapan dirinya. Kaduk berasa amat malu dan terus pulang ke rumahnya, lalu menceritakan perkara sebenar kepada isteri. Isteri kaduk pada mulanya berasa sangat marah, tetapi ia tetap meminta untuk kaduk bersabar, bertenang dan meminta perlindungan dari Allah. Maka dengan berpegang pada janji dan syarat penyambungan, kaduk terpaksa menyerahkan kampung halamannya, isteri dan anak perempuannya kepada sultan. Hanya yang tinggal pada kaduk sehelai sepinggang dan seekor kucing, kerana masa sultan mengambil pertaruhan, kucing tersebut tiada di rumah. Kalau tak, semuanya akan menjadi milik sultan. Kaduk pun berundur ke tebing sungai Perak bersama kucingnya dan tinggal di sebuah dangau. Sambil kaduk memikirkan masa hadapannya, kucing itu datang sambil mengiau-ngiau dan menggigit kaki kaduk, seakan memberitahu sesuatu. Kaduk pun mengikut kucing tersebut ke tepi tebing sungai. Apa yang didapati ialah seekor ikan tapah yang besar. Kaduk pada mulanya, apabila ternampak ikan tapah itu, kaduk agak terperanjat dan buntu. Tetapi kaduk merasai ada satu arahan ke dalam hatinya supaya membelah perut ikan tersebut yang sedang membuncit. Lalu dengan segeranya, kaduk pun berlari ke dangau dan mengambil mata tuai yang terselit di celah atap. Lalu dibelahnya perut ikan tapah tersebut dan keluarlah emas dengan banyaknya. Kaduk bersyukur dan beranggapan itu adalah rezeki daripada Tuhan. Maka kaduk pun menjahit perut ikan tapah tersebut dengan menggunakan jarum patah dan berbenangkan urat batang pisang, lalu melepaskan ikan itu semula ke dalam sungai. Semasa inilah kaduk melafazkan sumpahnya yang berbunyi, "Mulai hari ini dan ke hadapan, aku tidak menyambung lagi. Dan aku, anak isteri aku, cucu cicit aku, piat piut aku, empas-empas endaun, entahkan ia, entahkan bukan, tidak boleh memakan, menganiaya atau mengkhianati akan ikan tapah. Barang siapa melanggar sumpahku akan mendapat sakit gatal, melecur dan bengkak-bengkak. Kiranya tahan badan, tidak selamat hidupnya." Ikan tapah itu terus menyelam dan timbul sekali seolah mengucap selamat tinggal, dan kemudiannya hilang ke dalam air. Kaduk pun pergilah menghadap sultan dan menebus kampung halamannya dan anak isterinya, dan bakinya sebahagian disimpan untuk menyara hidupnya. Kepada anak cucu kaduk, sebagaimana disebut dalam sumpahnya, maka ubatnya ialah dengan menyapu atau meminum air yang direndam kerongsang emas tapah sebagai penawar di sesumpahan tersebut. Adalah difahamkan bahawa ada keturunan kaduk yang tidak boleh melintasi asap masakan jika yang dimasak itu adalah ikan tapah. Setelah segalanya selesai, kaduk tidak menyambung lagi, dan hiduplah kaduk dalam aman damai dan sentiasa mensyukuri rezeki yang diberikan Allah, serta melakukan amal ibadah dengan taatnya sehingga berlaku perkara-perkara luar biasa.
Kaduk juga telah mengikat perjanjian dengan Sultan Perak pada waktu itu untuk tidak membenarkan dirinya, keluarganya dan seluruh keturunannya untuk membuat perkara larangan Istana Perak ataupun pantang larang Diraja Perak, misalnya membela kucing hitam, mempunyai buaian buluh dan sebagainya, seperti mana yang termaktub dalam Adab Pantang Larang Diraja Perak. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita Pak Kaduk yang telah dimasukkan ke dalam buku bertajuk Cerita Jenaka adalah salah satu usaha barat untuk merosakkan sejarah dan memanipulasi pemikiran generasi Melayu secara halus sehingga kita anggap cerita Pak Kaduk satu cerita rekaan. Malah dipromosikan melalui sistem pembelajaran dari peringkat awal kanak-kanak lagi. Kenapa saya kata begitu? Buktinya, apabila saya dan Puan Ita ke Perak dan ditunjukkan ada sebuah makam lama dari abad ke-15 dan 16 yang tidak diketahui siapa pemiliknya, di mana makam ini menggunakan batu nisan jenis Aceh yang tinggi dan besar. Hasil dapatan yang kami perolehi melalui sumber batin mendapati bahawa inilah makam Pak Kaduk yang ada kaitan dengan cerita sabung ayam dan ikan tapah seperti mana yang saya ceritakan pada awal video tadi. Inilah makamnya. Selepas Pak Kaduk dapat menebus kampung dan keluarganya, beliau menjadi orang kaya. Disebabkan itu, Sultan telah melantik beliau menjadi orang besar jajahan yang membawa gelaran Tok Tua Sakti. Makam ini terletak dalam kebun kelapa sawit dan sukar untuk melihat dari jalan besar. Kawasan makam ini agak tersorok dari pokok-pokok kelapa sawit yang menutup kawasan ini. Laluan ke dalam kebun ini tidak bertar dan hanya laluan tanah kebun kelapa sawit sahaja. Makam ini terletak di kampung Pasir Sena, Jalan Teluk Intan, Lambau Kanan, Perak. Kawasan makam ini tidak terlalu dekat dengan tebing Sungai Perak, tetapi dekat dengan Jalan Teluk Intan. Jadi secara tak langsung membuktikan bahawa kisah Pak Kaduk memang sebuah cerita yang sebenar dan bukan cerita rekaan atau dongeng. Jadi, bagaimana pula hendak buktikan orang yang telah terkena penyakit kerana memakan, mengkhianat secara sengaja atau tidak sengaja, terkena air-air dari ikan tapah, boleh dirawat dengan kerongsang emas tapah? Ada seseorang yang terkait dengan Tok Kaduk. Secara tidak diketahui, dia sebenarnya mampu merawat orang dan ada setengah penyakit dia memerlukan sedikit emas untuk direndamkan dalam air. Emas yang dimaksudkan ini tidak semestinya emas dari perut ikan tapah yang asal. Kemudian, pesakit yang minum air rendaman tersebut akan pulih dari penyakit tersebut. Ini membuktikan bahawa perawat dan pesakit itu ada terkait dengan salah silah Tok Kaduk yang mungkin mereka sendiri pun tak tahu. Pak Kaduk bukan cerita dongeng dan bukan bahan yang boleh jadikan jenaka. Tetapi Pak Kaduk yang menyandang gelaran Tok Tua Sakti, seorang bangsa raja yang pernah berjasa dan berbakti kepada bumi Perak ini suatu masa dahulu.
Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.